Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqi ma'suman. Amsayna wa amsay mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilahil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba atau kama qala. Yang kita hormati Tuan Haji Ismail bin Razali, pengerusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, yang kita muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah kita kecapi selama ini. Jadi mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri apa juga nikmat yang datang kepada kita, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak, sama ada nikmat itu mengembirakan kita ataupun kadang-kadang nikmat itu datang dalam keadaan yang mendukacitakan kita, tetapi ianya tetap nikmat. Dan yang terpenting sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita kena tahu satu benda yang terkait dengan nikmat yang telah kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur ayat yang ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh-sungguh kamu akan ditanya berkenaan dengan nikmat yang telah kita perolehi. Nikmat umur akan ditanya, nikmat kesihatan akan ditanya, nikmat ilmu akan ditanya, nikmat rezeki, jawatan, pangkat, kedudukan, gelaran, nikmat pasangan, nikmat keluarga, nikmat itu ini. Selagi yang namanya nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjawab pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan umur kita. Yang menjawab kelak bukannya mulut, yang menjawab bukan mulut, tetapi amal-amal kita lah yang akan menjawab. Jadi mudah-mudahan kerja buat yang kita lakukan semasa hayat di dunia itu adalah merupakan preparation, persediaan kita untuk menjawab soalan-soalan sama ada di dalam kubur ataupun di padang mahsyar, ataupun ketika kita dihisab, kita dihitung, kita minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muslimin, muslimat rahimakumullah, kita mengulang kaji lagi berkenaan dengan panduan solat musafir. Di pertemuan-pertemuan yang lepas kita dah bercakap berkenaan dengan dua benda, jamak dan qasar. Qasar dan jamak. Qasar maksudnya memendekkan, mengurangkan jumlah rakaat yang 4 menjadi 2. Itu kita dah tahulah. Kemudian jamak, kita menghimpunkan dua solat dalam satu masa. Dia pun kita dah tahu, untuk sekadar nak ulang kaji. Solat zuhur
Asar kita tarik ke waktu zuhur. Kita himpunkan solat asar dalam waktu zuhur, dinamakan sebagai jamak takdim. Ya, dah kita pelajari, dah kita tahu pun. Baik, insyaAllah kita ulang kaji pada malam itu berkenaan dengan jamak takhir. Jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi, takdim depan. Apa maksudnya depan? Kita ngembak nok belakang, asar ke depan, ke zuhur. Takhir, kita mengakhirkan zuhur pergi ke asar. Maghrib kita akhirkan pergi ke isya. Itu dinamakan takhir ataupun mengakhirkan solat yang pertama, mengakhirkan solat yang awal ke waktu yang kedua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk mengetahui dan memahami berkenaan hukum hakam solat musafir, insyaAllah. Baik. Syarat jamak takhir. Syarat-syarat untuk jamak takdim kita dah tahu. Kita masuk pada jamak takhir. Syarat jamak takhir. Yang pertama, mungkin ada 3 syarat di situ. Ada 2 syarat. Baik. Syarat yang pertama, berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya yang asal kepada solat yang kedua. Kadang-kadang pening tak faham. Si faham tak Ustaz. Ulang lagi. Sebab bila belajar fik tu, yang saya dapat sekali. Sebab apa? Kadang-kadang Ustaz Cik Chun yang menerangkan, kedua kita Cik Chun faham. Udahlah Ustaz Cik Chun menerangkan, kita si berapa faham, kita aja malu bertanya. Sebab apa malu bertanya? Takut pada orang si tahu pula. Takut pada orang si tahu, malas tanya malu. Baik. Saya ulangi, syarat jamak takhir. Syarat pertama, berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya yang asal kepada solat yang kedua. Okey, kita nak pergi Mukah contohnya lah. Kita nak solat fardu zuhur, kita nak ngembak ke waktu asar, jamak takhir. Kita narik waktu zuhur pergi ke waktu asar, kita nak mengakhirkan. Apabila kita berhajat macam ya, kita mesti memasang niat dalam waktu zuhur. Jangan lekat drabing. Ya Allah, masuk waktu asar, lupa pasang niat. Macam ya, si dikira. Maka solat dipolah juga. Tetapi solat zuhur kita dikira qada. Bukan kira jamak lagi. Sebab apa? Munya nak niat jamak takhirnya mesti memasang niat di dalam waktu zuhur. Maklumlah kadang-kadang kita tak confident gila, rupa-rupa mbak beloya ataupun kadang-kadang mungkin kita numpang orang kita tertidur lupa pasang niat. Yang pertama, saya ulangi, berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya yang asal kepada solat yang kedua. Kita clear di itu pada kita niat kita nak ngembak zuhur ke dalam waktu asar. Okey. Sekiranya tamat waktu zuhur, kita waktu zuhur tadi, sekiranya tamat waktu zuhur tanpa berniat menjamakkan solat zuhur kepada asar, maka solat zuhur wajib diqada. Dahsyat lagi itu, serta berdosa oleh sebab melengah-lengahkannya. Kalau tertidur, kalau pengsan, kalau memang betul-betul lupa lain hal. Tapi kalau sengaja, sepa. Sebab apa? Kadang-kadang kita jamak sih. Kita main-main macam ya, jamak sih macam, tapi sampai kita melengah-lengahkan, sampai kita terlalaikan niat untuk kita nak jamak takhir. Saya ulangi di situ, sekiranya tamat waktu zuhur tanpa berniat menjamakkan solat zuhur kepada asar, maka solat zuhur wajib diqadakan. Faham? Clear, senang jalan. Kita jalan-jalan niat kita si pasang niat. Si pasang niat nak jamak. Confident gila lah, beloya. Kemudian sampai dekat belingan, tutup belingan, udah masuk asar. Maklum kita masuk asar dah. Lupa pasang niat. Di situ disebutkan, maka kita boleh ketika ya dikira sebagai jamak, tetapi solat zuhur dikira qada. Karena kita membiarkan waktu zuhur berlalu tanpa kita memasang niat untuk
untuk jamak takhir. Clear bang? Okey, jelas baik. Itu syarat yang pertama. Syarat jamak takhir, syarat jamak takhir yang kedua, syarat kedua. Masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Berlaku solat jamak yang berlaku kita dalam keadaan musafir. Kita jangan kita balik situ lagi. Contohkan dari Mekah. Kita pergi situ, musafir juga nak. Musafir juga, tetapi jangan hingga kita sampai balik ke rumah. Daripada Bintulu pergi Mekah musafir kan. Dari Mekah pergi situ pun musafir juga. Disebutkan itu syarat kedua, masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Dalam keadaan kita musafir. Mungkin kita dah sampai di watan asli, di rumah kita pun si boleh lagi kita nak jamak takhir. Di rumah kira lagi lah. Oleh itu, sekiranya telah sampai sebelum kedua-dua solat berkenaan selesai, maka solat yang kemudian menjadi solat qada. Solat yang pertama tadi apa? Solat asar settle. Solat zuhur yang settle sebab kita dah sampai. Sebab kita sudah sampai. Solat yang kedua dah kira qada. Dah kira qada. Ya, bukan dikira sebagai apa? Sebagai jamak lagi. Sebab disebut kedua-dua solatnya mesti didirikan, mesti dikerjakan, mesti dilakukan dalam keadaan kita masih musafir. Tapi bila kita musafir daripada Mekah pulang ke situ, kita sempat nak ngerja asar aja, tiba-tiba kita udah sampai. Udah sampai ketika si boleh lagi kita jamak, tetapi boleh sembahyang. Hukumnya menjadi qada. Qada bukan lagi cerita. Tapi orang kita tu kadang-kadang malasnya lalu dia qada terus. Ditapau terus qada terus dah. Baik. Syarat solat jamak takhir. Yang pertama tadi berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya asal kepada solat yang kedua. Okey, yang kedua masih dalam musafir sehingga selesai mengerjakannya. Tu sekadar nak mengulangi perhatian. Perhatian untuk solat jamak takhir tu, untuk solat jamak takhir tidak diisyaratkan tertib dalam jamak takhir. Dalam jamak takhir nasi kira tertib. Contohkan jamak takhir kita ngembak solat zuhur ke dalam waktu asar. Bila kita nak sembahyang masuk waktu asar, kita menggabungkan dua, kita boleh sembahyang asar dulu kah, kemudian zuhur, ataupun zuhur dulu kah baru asar, ya boleh. Kecuali jamak takdim cik boleh. Jamak takdim kita ngembak asar ke waktu zuhur, tiba-tiba kita asar dulu, cik boleh. Dalam jamak takdim yang mesti tertib. Jamak takhir nyasi kira tertib je. Tidak diisyaratkan tertib dalam jamak takhir. Boleh zuhur dulu kemudian asar. Boleh asar dulu kemudian zuhur. Itu jamak takhir. Saya ulangi, untuk jamak takdim mesti boleh. Jamak takdim kita narik zuhur ke menarik asar ke zuhur, mesti zuhur dulu. Baik. Yang kedua itu boleh mulakan solat dengan mana-mana di antara dua solat yang dikehendaki. Tidak diisyaratkan berturut-turut di antara dua solat tersebut. Apa maksudnya? Tidak diisyaratkan berturut-turut di antara dua solat tersebut. Kalau solat jamak takdim, lepas jak zuhur mesti kita sembahyang asar. Si boleh kita berlengah-lengah. Si boleh berlengah-lengah. Tetapi lain kes jamak takhir. Jamak takhir dibolehkan. Lepas kita contohkan, kita sembahyang asar ataupun kita sembahyang zuhur dulu. Lepas kita nak call kah, kita nak minum kah, kita nak beloya sikit, boleh. Kes untuk jamak takhir. Lepas kita sembahyang asar, beloya-loya mula-mula ada keperluan nak, boleh. Tetapi itu untuk jamak takhir. Jamak takdim jangan mula. Jamak takdim Allahu Akbar untuk zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya kita kamat, terus kita
solat asar, ya jamak takdim. Jamak takhir boleh. Kita boleh sekejap ke, kita ada keperluan, ya dibolehkan. Baik. Namun demikian, dengar. Namun demikian berturut-turut adalah sunnah dan bukan syarat sah solat jamak takhir. Nya sekadar sunnah tetapi bukan syarat sah. Maksudnya mungkin kita ada keperluan lain, ada nak delay sikit pun boleh. Tetapi ia bukan sunnah. Mula benda macamnya iaitu menjarakkan dua solat jamak takhir je bukan sunnah. Baik, yang sunnahnya kita buat betul-betul. Baik. Okey, kita ulang sekali lagi. Syarat solat jamak takhir yang pertama, berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya yang asal kepada solat yang kedua. Maknanya bila kita nak berniat menjamakkan asar dalam zuhur dalam asar, sepanjang waktu zuhur ya kita memasang niat untuk menjamakkan. Jangan kita terlupa, jangan kita sengaja-sengaja mula benda-benda yang boleh melalaikan kita dalam memasang niat. Kini tu kan benda-benda boleh melalaikan dalam kereta. Kadang-kadang sebagian kereta anda boleh berkokeh dalam kereta. Dipasang sidak PA system. TV kadang-kadang TV dalam kereta anak. Sehingga terlupa, sehingga melalaikan mereka untuk memasangkan niat. Okey. Yang kedua, masih dalam keadaan musafir sehingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Baik. Syarat-syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan jamak. Kita nak qasar tu, kita nak jamak, ada syarat-syarat yang mengharuskan. Okey. Disebutkan di situ secara umum perjalanan tersebut mestilah melebihi 81 atau 89 km. 81, 89. Mun kita pergi Tatau, pergi Sebauh, boleh. Kat Tatau mesti silap saya cun-cun 60 km. Sebauh dekat lagi. Nyalau si sampai je. Nyalau si sampai. Nyalau saya si dekat lah. Yang pasti disebut di situ mun melebihi 81 atau 89 km baru boleh kita jamak ataupun kasar. Okey. Perjalanan tersebut mestilah ada tujuan yang tertentu. Katanya ada pembahasan kita bermusafir ada tujuan tertentu. Jangan kita tu kayu-kayu kita Haji pulang daripada Miri, saya bertemu di Nyalau. Haji tanya, "Ustaz, apa pula kita situ?" "Entah, kayu-kayu aja." Nya ditanya situ apa tujuannya, kayu-kayu aja. Ada pembahasannya tuan. Yang ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Okey, tiga syarat yang mengharuskan kita jamak ataupun kasar. Disebut tu, perjalanan tersebut mestilah melebihi 81 atau 89 km. Yang kedua, perjalanan tersebut mestilah ada tujuan tertentu. Yang ketiga, perjalanan tersebut tidaklah bertujuan maksiat. Okey, kita tengok satu persatu. Syarat yang pertama, perincian syarat yang pertama. Okey. Perjalanan tersebut mestilah melebihi 81 km. Okey. Seorang ulama, Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpandangan jarak yang tepat. Jarak yang tepat ialah 89 km. 89 km. Maknanya kita lajak sikitlah. 81 kita lajak sampai 89 km, ia lebih tepat menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tidak boleh kasar dan jamak jika tidak melebihi jarak tersebut. Mun sekadar kita nak pergi Nyalau, mun sekadar nak pergi Kuala Tatau, sekadar nak pergi Belingan, tengok. Belingan saya pasti. Sorry. Belingan saya pasti Belingan jauh je. Belingan jauh. Minta maaf. Tatau, Sebauh, Nyalau, Kuala Tatau yang dekat dengan dia. Baik. Tetapi disebut sekali lagi Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut pandangan yang lebih tepat adalah 89 km. Lebih kurang Baik. Okey. Perincian syarat pertama, perjalanan tersebut mestilah melebihi 81 km. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkasarkan solat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 barid atau 6 farsakh, yaitu yang menyamai kira 81 km.
Maknanya dua orang sahabat Nabi nya pernah bermusafir melebihi 81 kilometer. Nya dua benda. Nya pertama nya menjamak dan mengkasarkan solat. Yang kedua nya ketika si puasa. Nya si puasa time. Nya bermusafir yang melebihi 81 kilometer. Okey baik Baik, saya ulangi. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkasarkan solat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 barit atau 16 farsakh, yaitu menyamai kira-kira 81 km. Dua orang sahabat Nabi ini melakukan perkara ini dengan pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk kitab Fiqh Al-Manhaji. Maknanya nyedawat tu bermusafir lebih 81 km dan dua benda. Pertamanya menjamak dan mengkasarkan solat. Yang kedua si berpuasa. Dan perbuatannya dua tu menjamak dan mengkasarkan solat dan si berpuasa diketahui oleh Nabi. Maknanya Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Jadi ini menjadi nas, menjadi hukum panduan dalam solat bermusafir. Baik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, itu syarat yang pertama. Perincian syarat yang kedua, perjalanan tersebut perjalanan tersebut mestilah ada tujuan yang tertentu. Disebutkan itu. Oleh itu orang yang merayau-rayau tanpa tujuan tidak boleh qasar dan jamak. Begitu juga orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawa, kecuali setelah melepasi jarak yang digunakan untuk qasar dan jamak. Yang pertama di situ disebut itu orang yang ada tujuan, tang merayau-rayau, boring hari Minggu, nangga bininya pergi kucing pengilannya silatnya, anak-anak silatnya tang boring, lalu ngembak kereta kayu bertemu dekatnya lah, jumpa je, sini kita tu entah ngelayu aja. Si ada tujuan, si boleh. Yang mesti perjalanan yang ada tujuan. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawa, kecuali setelah melepasi jarak yang dibenarkan untuk qasar dan jamak. Tiba-tiba kita ada anak buah kan, AJK pengusing mbak, kita tiba-tiba pengusing mbak setiap usaha pergi, jom ikut kami, ikut aja, si tahu sini nak pergi. Mula-mula pergi ke Kampung Jepak, lepas tu pergi ke Segan Wali, lepas tu pandai panggil menuju ke Belengan. Si tahu sini nak pergi, sini Padah, kelak aku madah. Nya nak madah 2-3 kali takut pengusi manas. Contohnya nak. Jadi orang yang ngikut nya si tahu apa tujuannya di mbak dan ke sini. Tapi kau dengan aku je. Kau dengan aku je. Nya si tahu, si di Padah. Ya pun si boleh, nya si boleh jamak dan qasar. Kecuali setelahnya berjalan sampai di muka. Mula sampai di muka dah tahulah. Dan lepas kawasan nya musafir lebih daripada 89 km. Okey. Dua benda disebut di situ. Orang yang berjalan-jalan ngelayu tanpa tujuan si boleh jamak, si boleh qasar. Orang yang dimbak seseorang, bosnya ke ataupun ketuanya pergi ke satu tempat, nak si tahu. Sini berhenti kita tu. Nak pergi kebun kah, nak ambil buah durian kah, nak jumpa orang kah, nak ada keperluan apa, si tahu. Tang-tang ikut tanpa diberitahu arah tujuan sini nak pergi, bila nak balik, tang-tang ikut aja. Ada juga kadang-kadang orang macamnya. Ini tu memang ada. Tapi terlalu jaranglah. Terlalu jarang. Baik. Okay. Yang pertama tadi kita ulangi. Perjalanan tersebut mesti melebihi 8 km. Yang kedua, perjalanan tersebut mestilah ada tujuan yang tertentu. Dan perincian syarat yang ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Okey, dengar betul-betul lah. Tidak boleh qasar dan jamak jika bermusafir untuk urusan barang-barang haram, melancong ke tempat haram, pergi pesta dan majlis yang dilarang oleh syarak dan sebagainya. Maknanya clear di situ. Si boleh kita pergi dalam tujuan bermaksiat. Tu pernah berlaku je lah, bukan di situ kes seorang berjumpa kawan. Nya plan apa?
Aku hujung minggu tu aku nak pergi Miri. Apa pula? Jumpa gerek. Jumpa gerek. Mun jumpa tunang ringanlah sikit. Jumpa gerek. Bila jumpa gerek faham-faham je nak. Sebagian orang jumpa gerek sekadar nak melepas rindu. Ada yang datang lagi melepaskan birahi. Iyalah hancur lianya. Kalau tunang dek ringanlah sikit. Kalau jumpa gerek yang saya ada ikatannya, dia kira maksiat. Ataupun nya pergi satu tempat memang kerjanya nolong kira nak berbukut. Jom kita pergi dengan aku cari orang kita nak berbukut. Pergi berlinggan nak berbukut orang. Apa nak berbukut orang? Apa nyuruh jangan aku dalam Facebook? Tok. Cerita contoh ajaklah. Saya ulangi, perincian ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Jika tidak boleh qasar dan jamak jika bermusafir untuk urusan barang haram, melancong ke tempat haram, pergi ke pesta dan majlis yang dilarang. Kes kami orang dulu, ada seorang kawan lah. Nang kawan tu jenis bebal je. Nya berjual beri barang orang. Barang orang dijualnya. Tiba-tiba ada kawan kita mana, jom ikut aku pergi tu sebuah tempat ke satu tempat. Apa-apa tu dia tahu, nya pergi tempat nun, nya nak jual harta benda orang. Macam kami orang dulu ada sikit barang lah. Jual motosikal curi. Motosikal curi. Bila kita tahu benda ya si boleh menjadi sebab untuk kita jamak dan kasar. Sebab clear benda ya adalah berurusan jual beli yang haram. Okey, syarat-syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan jamak. Okey. Tu masih lagi perincian yang ketiga. Syarat-syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan jamak, perincian ketiga, perjalanan tersebut tidak bertujuan maksiat. Okey, perhatian dengan betul-betul. Qasar dan jamak. Qasar dan jamak adalah rukhsah, keringanan, kemudahan dan keringanan yang Allah syariatkan untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah, dan ia tidak boleh ada kaitan dengan sebarang perkara yang mengundang kemurkaan Allahu Subhanahu wa taala. Faham? Di situ disebut bahawa rukhsah jamak dan qasar adalah rukhsah, keringanan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang nak beribadah, untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Bukan untuk bermaksiat. Jadi clearlah bahawa kalau ada perjalanan kita berunsur maksiat, maka kita jangan mempermainkan kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh macam tu jelah. Pernah berlaku sikit kisahlah. Nya minta duit. Persatuan mengantarnya pergi Kuching untuk attend, untuk menghadiri meeting. Tapi di Kuching, ya Allah ya Tuhanku, pernahlah tempat disebut tempat nama. Pernah si datang meeting pergi ke tempat lain. Maknanya telah menyalahgunakan dua benda. Pertama, menyalahgunakan duit yang diberikan oleh persatuan. Yang kedua, menyalahgunakan kepercayaan AJK dan ahli persatuan. Kalau duit diperuntukkan untuk pergi Kuching, untuk program persatuan, attendlah, datanglah, tok ngelayo ke tempat lain. Bila ditegur kawan-kawan yang lain, mumang, marah. Si boleh. Kenanya menyalahgunakan dua benda. Dana yang diberikan, kepercayaan, amanah yang diberikan oleh pihak rakan-rakan dalam persatuan kepadanya. Okey, ia pun kira si boleh juga sebenarnya. Baik. Jadi mudah-mudahan kita memahami syarat-syarat yang telah disebutkan tadi untuk kita menjadikan ibadah di dalam pemusafiran kita lebih sukses. Okey, saya ulangi sekali lagi ya. Syarat pertama untuk membolehkan kita jamak dan qasar, perjalanan tersebut mesti melebihi 81 km ataupun 89. Yang kedua, perjalanannya mesti ada tujuan. Okey, yang ketiga, perjalanannya
tidak ada tujuan maksiat. Maknanya kita dalam rangka melakukan perkara-perkara yang baik. Baik. Dan seterusnya ini penutup hukum hakam semasa tentang solat jamak. Tu kadang-kadang orang tahu, kadang-kadang orang si tahu. Macam kini tu COVID, kes COVID frontliner tu macam ni tu. Dan yang boleh jamak boleh jamak. Si doktor yang terlibat boleh jamak jamak. Tidak bomba yang menangani masalah kemalangan bencana alam. Disebutkan di situ. Tok, menurut pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hukum hakam semasa tentang solat jamak. Golongan yang dibenarkan solat jamak mengikut fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mereka yang terlibat dalam urusan-urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Seperti doktor yang terlibat dalam urusan pembedahan pesakit. Saya pernah terbaca sampai 7 jam indah. Bahkan belasan jam danya melakukan operation, melakukan pembedahan, merawat pesakit. Jadi bila berlaku kes macamnya, danya dibenarkan untuk jamak. Dan sebagian negara berlaku kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang menuntut danya untuk memang saya ada masa untuk rehat. Kalau kita nangga kadang-kadang video danya di sini si tentu tempat tidur, si tentu tempat makan, si tentu tempat rehat. Kata apa? Kelelahan dan kelaparan. Jadi mereka dibenarkan untuk jamak. Okey. Kemudian polis trafik yang menjaga lalu lintas. Polis trafik yang menjaga lalu lintas dibenarkan untuk jamak. Jangan kita heran nangga, macam kenal polis Melayu tu, tapi hari Jumaat semayang. Jangan kita samseng-samseng kita nak ngukum orang. Memang ada fatwa yang membenarkan danya untuk jamak solat ketika bertugas. Ketika bertugas danya boleh. Saya mula-mula saya heran juga. Datuk cik semayang kan tu. Fikir saya sebenarnya. Rupa-rupa dia memang ada hukum yang membenarkan danya untuk menjamakkan solat ketika dalam bertugas. Jadi mudah-mudahan perkongsian ulang kaji kita dapat mengingatkan kita perkara-perkara yang kita mungkin lupa ataupun menambah pengetahuan kita kepada perkara-perkara yang kita kasih tahu. Dan seperti yang saya katakan, jangan cukup di situ aja. Sebab yang namanya fiqh tu pandangan, ada lagi ustaz-ustaz yang hebat yang boleh mengupas dengan lebih bagus lagi, ulama-ulama. Kita ada handphone, buka. Jangan kita handphone ada buka pada benda-benda lain. Rajin kita. Macam saya dulu rajin nangga video yang lucu-lucu, rajin nangga yang bola, rajin nangga itu ini, rajin nangga bicara politik. Bila bicara agama tu slow. Hukum hakam malas nak baca, ya satu sikap yang salah. Nak berhibur dengan video-video lain silakan. Video-video komedi ke, video-video hiburan yang lain ke, nak nangga politik ke, nak nangga sukan ke, nangga apa itu ini boleh. Tetapi yang paling utama, gunakan kemudahannya untuk kita mengetahui dan memahami tentang agama kita. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu baginda Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, may yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din. Bikau macam tu, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan daripadanya, diberikan kepadanya kepahaman agama. Maknanya kalau Allah nak menjadikan kita orang yang baik, dia akan memberi kepahaman, bukan pengetahuan. Kepahaman lain, pengetahuan lain. Dia kena faham. Tahu lain, faham lain. Mun tahu melobo-lobo orang tahu, nombor ekor yang haram tahu. Tapi baru 2-3 hari tu ada geng-geng kami. tersalah sen dalam grup. Yang mana salah sen lah. Kita sangka baik ya. Tetapi ada yang salah sen, berbangganya pada. Nombor tu, cuba nombor tu boleh keluar lagi. Boleh berbangga-bangga lagi dalam WhatsApp group, dalam Facebook. Ya si sepatutnya berlaku. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada tajuk lain. Saya akan bincangkan dengan pihak pengurusi untuk
bimbingan solat lengkap dah habis, untuk solat musafir sudah habis, tetapi untuk peringkat tu perbincangannya luas, percayalah perbincangannya luas. Perbincangannya luas. Jadi untuk akan datang saya akan membincangkan pihak pengurusi dan AJK apakah pengisian-pengisian yang boleh kita hidangkan untuk santapan perkongsian maghrib kita di minggu-minggu yang akan datang. Okay? Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan seperti yang saya katakan ada manfaat untuk saya dan buat muslimin muslimat sekalian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.